Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama pada minggu ini untuk siri yang ke-21, pengisian kita, pertemuan kita yang ke-21 pada pagi ini merupakan kurniaan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti kita tidak dapat bertemu secara langsung pada pagi ini di dalam siri pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Kahfi. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa melapangkan dada kita, memberi rahmat kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Semoga ada keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini. Yang mana pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang ke-31. Maksudnya pada pagi ini kita akan memulakan ayat ke-31 untuk kita melihat apakah pesanan Allah, apakah yang Allah nak bagi tahu kepada kita, apakah petunjuk teladan yang kita boleh ambil. Cuma nota untuk pada pagi ini saya belum dapat membuat edaran. InsyaAllah nanti akan dimasukkan ke dalam Google Drive yang tuan-tuan dan puan biasa mendapatkan nota berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Kahfi. Ayat 31 ini, sebelum kita menyambung ataupun memasuki kepada perinciannya, izinkan saya menerangkan tentang ayat sebelum 31, iaitu ayat yang ke-30. Okey. Ayat yang ke-30 yang telah kita pelajari pada minggu lepas, siri yang ke-20 dalam tadabbur suratul Kahfi, ayat 30, kita berhenti pada ayat 30, yang mana ayat 30 ini kita telah mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang dia beriman dan juga dia buktikan imannya dengan buat amal soleh, Allah janjikan kepadanya adalah balasan. Itu ayat 30. Maknanya ayat 30 ni Allah menyebut secara umum bahawa Allah Ta'ala pasti akan memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada orang yang beriman dan orang yang buat amal saleh. Tetapi ayat 30 Allah tidak menjelaskan secara terperinci balasannya itu apa, bentuknya bagaimana. Maka untuk tahu perinciannya diterangkan oleh ayat selepasnya, iaitu ayat yang ke-31. Maknanya ayat 31 yang kita nak pelajari pada pagi ini adalah ayat sambungan yang menjelaskan apakah ganjaran balasan yang Allah janji pada ayat nombor 31. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan jelas nampak hala tuju apa yang kita nak pelajari pada pagi ini. Jadi ayat 31 ini, selepas kita selesai mempelajarinya, barulah kita akan masuk kepada kisah yang kedua yang terdapat di dalam suratul Al-Kahfi. InsyaAllah
kita akan pelajari secara ringkas apakah kisah kedua setelah kita berjaya mempelajari tentang kisah pemuda yang melarikan diri ke sebuah gua. Jadi, tapi sebelum tu, kita bincangkan terlebih dahulu ayat 31 ini. Ayat 31, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah. Okey, mereka itulah merujuk kepada mereka yang mana? Mereka yang bagaimana? Siapa mereka tu? Sebab itu tadi kita telah letakkan hubung kait dia. Mereka tu sebenarnya yang beriman, yang beramal soleh. Kalau nak tengok ayat lebih jelas lagi, kita tengoklah ayat nombor 30 tu. Jadi kalau kita tengok ayat nombor 30, kita akan jumpa Allah kata innal ladzina amanu. Ini yang pertama. Mereka amanu. Mereka apa? Mereka yang beriman. Ini nombor 1. Mereka itu dia buat apa lagi? Wa amilus solihat. Yang kedua, mereka juga beramal soleh. Ini ciri yang kedua. Dua ciri inilah, mereka yang ada dua ciri ini. Dia beriman, dia buat amal, tapi amalnya soleh, maka apakah yang Allah janjikan kepada mereka? Ayat yang ke-31 lah menerangkan. Ulaika, mereka itulah. Lahum, untuk mereka itulah, bagi mereka tu apa? Disediakan bagi mereka jannatu, syurga. Jannat adalah plural, bilangan banyak bagi jannah. Kalau satu syurga dia panggil jannah. Kalau banyak syurga, jannatu. Okey. Kenapa Allah menggunakan bilangan banyak? Mengapa Allah menggunakan jama'? Allah menggunakan bilangan dalam bentuk plural ketika mana nak bagi tahu mereka yang beriman, mereka yang buat amal soleh ni, mereka dapat syurga-syurga. Nanti kita akan bincangkan sebentar lagi dari sudut kehalusan. Apa sebenarnya maksud yang tersirat di sebalik penggunaan kalimah jannatu, syurga-syurga. Okay. Allah kata syurga-syurga itu, Allah kata aden. Syurga aden. Bukan yang aden ni, dia semua syurga dia kekal. Tapi aden ni yang merupakan syurga, yang merupakan tempat tinggal. Jannatu adnin. Jannatu adnin, syurga-syurga yang menjadi tempat tinggal. Tempat kembali, tempat nak menetap. Itulah aden. Okey. Kemudian Allah memperincikan dalam syurga tu ada apa? Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau sebut tentang sungai, kalau sebut tentang air, semua orang akan suka air. Sebab tu orang suka melancong, pergi pulau, pergi pantai, pergi tengok laut, pergi sungai kan. Sebab air ni dia melambangkan ketenangan. Kan? Kita rasa serabut, kita pergi mandi. Air ni dia boleh menenangkan kita kan. Itu yang orang duduk dah balik mandi boleh air lama-lama tu. Sebab dia air. Bayangkan tuan-tuan. Ketika ayat Quran ni turun, kan, dalam konteks orang Arab ni kan, mereka susah nak jumpa air. Jadi apabila mereka dia bagi tahu bahawa kalau mereka memilih jalan nak beriman, mereka nak buat amal soleh, mereka akan dapat syurga. Di dalam syurga tu, di bawah-bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir.
Kita jangan gambarkan sungai dalam syurga ni macam sungai tempat kita. Sungai tempat kita ni tidak seindah sungai air-air yang mengalir di dalam syurga. Tak dapat dibayangkan. Tapi semua orang suka kalau bab air ni. Bayangkan, kalau kita ada di satu tempat, kan, tempat tinggal kita tu dekat bawah tu ada air. Kan, kita pernah pergi melancong mana tempat yang tempat tinggal dia, kan, di bawahnya itu adalah air, Masya Allah. Tak dapat digambarkan. Tapi Allah janji ni, Allah bagi tahu ni, bagi orang-orang yang ada perbuatan pada ayat nombor 31. Okey, lepas tu mereka dalam syurga ni dapat apa lagi? Yuhallawna fiha min athawir. Mereka akan dihiaskan di dalam syurga itu dengan asawir, maknanya gelang-gelang. Min zahabin, daripada emas. Dipakaikan gelang-gelang daripada emas. Lepas tu pula mereka dapat apa lagi? Wayalbasuna thiyaban. Dan mereka memakai pakaian. Pakaian apa? Hudhuram min sundus. Pakaian itu dia berwarna hijau, khudran, warna hijau. Min sundusin wa istabarak. Pakaian hijau, pakaian tu dia warna hijau. Kenapa Allah memilih warna hijau? Warna hijau ni juga warna yang, sekejap perempuan ya, saya nak melihat. Saya punya, sekejap ya, saya minta izin sekejap ya. Tuan-tuan boleh dengar suara saya kan? Boleh Ustaz. Sekejap ya. Saya punya kamera tiba-tiba lost pula. Tak apalah kalau tuan-tuan tak dapat kamera tu. Tuan-tuan boleh dengar suara saya pun sudah memadai ya. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Inilah ya, nak masuk syurga banyak dugaannya. Ya, okey. Okey, tak apalah. Saya berkata tanpa lihat ni sebab cannot start the video. Okey, penting-penting tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik dan tuan-tuan boleh lihat nota yang saya paparkan. Okey. Okey, kita kembali ya pada ayat nombor apa? Nombor 31. Okey. Kita sampai tadi kepada mana? Kepada pakaian. Okey. Kalau kita lihat pada ayat 31 ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, orang yang masuk syurga ni mereka diberikan pakaian. Pakaian dia tu warna hijau. Kenapa Allah memilih warna hijau? Warna hijau ni kita sedia maklumkan. Kenapa kita suka tengok hutan-hutan, kita tengok pokok-pokok hijau. Kerana hijau ni warna yang dikaitkan dengan warna ketenangan. Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui warna hijau tu bentuknya bagaimana. Tapi pada hakikatnya kita memang suka kan kepada alam sekeliling kita kan. Jadi kita lihat kepada pakaian tadi,
Lepas tu Allah Ta'ala kata pakaian tu dia berwarna hijau. Dia buat daripada apa? Allah kata min sundusin wa istabarak. Daripada sutera yang nipis dan sutera yang tebal. Pakaian hijau tu maknanya pakaian yang daripada sutera. Sutera tu ada dua jenis. Ada yang sundusin, ada yang istabaq. Ada yang nipis dan ada yang tebal. Okey, lepas tu Allah Ta'ala cerita lagi. Muttaki'ina fiha 'alal araiki. Jadi Allah memberitahu kepada kita. Saya ada isu sikit saya punya laptop. Okey. Jadi Allah kata muttaki'ina fiha 'alal araiki. Mereka berehat di dalamnya dalam keadaan muttaki. Muttaki ni dia sama ada dia berbaring ataupun dia bersandarlah. Muttaki'ina fiha 'alal araik. Araik tu maksudnya di atas pelamin-pelamin. Okey. Maknanya ayat yang muttaki'ina fiha 'alal araik ni menunjukkan kepada mereka bersantai, mereka berehat di dalam syurga. Syurga yang mana? Yang di bawah syurga dia tu ada sungai-sungai yang mengalir. Dalam masa yang sama, mereka dipakaikan gelang-gelang emas. Lepas tu, pakaian mereka itu daripada sutera yang nipis dan sutera yang tebal. Penutup kepada ayat 31 ni, Allah mengatakan ni'mat thawabu. Allah kata, itulah balasan yang senikmat-nikmatnya. Wahasunat murtafaqa. Dan itulah merupakan tempat berehat yang sebaik-baiknya. Okay, kita ambil ni. Itulah syurga. Tempat berehat yang paling baik. Yang merupakan tempat kita nak menetap, nak tinggal, nak berehat di dalamnya yang sebaik-baik tempat. Okay. Kenapa Allah Ta'ala sebut syurga itu wahasunat murtafaqa, tempat berehat yang paling baik? Okey, apa tempat rehat yang paling baik? Kalau kita baca ayat nombor 29 sebelum ni, kita jumpa lawan dia. Kalau kita baca ayat 29 kepada minggu lepas, okey, kita akan jumpa lawan kepada syurga itu tempat sebaik-baiknya apa? Kita jumpa pada ayat 29 kan sebelum ni. Kita dah belajar pada minggu lepas. Ya Allah kata, wasa'at murtafaqa. Allah kata, amat buruklah neraka itu tempat bersenang lenang. Jadi lawan kepada sa'at adalah hasunat. Maknanya, kalau ayat 29, Allah sebut tentang neraka merupakan tempat bersenang lenang yang amat buruk, maka lawan kepada tempat bersenang lenang yang amat buruk adalah tempat bersenang lenang yang amat baik. Di mana? Sudah tentu di dalam syurga. Baik. Kita perkukuhkan ayat 31 ni. Sekali lagi kita buat pengulangan. Okey. Yang pasti tuan dengarkan suara saya. Nota tuan nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak. Okey. Paling penting pada suara saya dan juga kepada nota yang saya paparkan. Okey. Ayat 31 ni kita ulang sekali lagi. Ayat 31 ni Allah Ta'ala sebut tentang apa? Tentang balasan syurga. Okey, balasan syurga tu di dalam tu ada apa? Di dalam tu ada mengalir
sungai-sungai di bawahnya. Perkara pertama. Yang kedua, dipakaikan gelang-gelang yang daripada emas. Okey. Yang ketiga, mereka memakai pakaian daripada sutera yang tebal dan sutera yang halus. Lepas tu, mereka berada dalam syurga tu dalam keadaan bagaimana? Muttaqiin. Mereka bersandar ke, mereka berbaring ke? Di atas apa? Di atas pelamin-pelamin. Maksudnya, orang yang masuk syurga ni, ayat 31 ni, dia dilayan sebagai apa? Sebagai tetamu. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ni'mat thawabu, itulah merupakan balasan yang paling baik. Balasan yang senikmat balasan, wa hasunat mutafaqa, tempat berehat yang paling baik. Okey. Ayat 31 ni, kita nak lihat terlebih dahulu tentang, kita nak perhalusi pula ayat. Kita nak lihat yang tersirat di sebalik ayat 31 ni. Okey. Cuba kita lihat terlebih dahulu tentang perkataan jannat. Tadi saya kata jannatu. Okey, jannatu ni adalah bilangan banyak bagi syurga. Jadi dia panggil syurga. Okey, kenapakah Allah Ta'ala menyebut tentang syurga ni dalam bilangan banyak? Syurga. Okey, kita cari jawapan dia. Okey, cuma kena tengok dalam nota yang lain. Okey, saya tunjukkan notanya. Okey, begini. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan ni? Neraka dan syurga. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey, nampak Okey, begini. Okey. Mungkin ada yang sudah mengikuti pengisian ini, anggap dia sebagai pengukuhan. Okey, begini. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut syurga ni dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk ni maksudnya, kadang-kadang Allah guna al-jannatu, satu syurga. Kadang-kadang Allah guna al-jannatu. Maksudnya apa? Banyak syurga. Banyak syurga. Banyak syurga. Maksudnya, waktu Allah sebut tentang syurga dalam Quran, Allah guna dua kaedah. Kadang-kadang sebut dalam bentuk mufrad, kadang-kadang guna bentuk singular, dan kadang-kadang Allah guna dalam bentuk plural, bentuk banyak. Tetapi ketika Allah sebut neraka, Allah tak pernah menyebut neraka dalam bilangan banyak. Allah tak pernah menyebut neraka dalam menggunakan kalimah yang berbentuk bilangan banyak. Tak pernah ada. Tak pernah ada. Yang adanya Allah guna bilangan apa? Satu neraka. Kenapa? Okey. Dia ada sebab dia. Nampak tak perbezaan dia? Waktu Allah sebut syurga, Allah guna bilangan banyak. Tapi ketika Allah sebut neraka, kita tak ada ayat yang menyebut neraka, tak ada. Allah guna an-nar, satu saja. Menunjukkan kepada apa? Di sebalik penggunaan kalimah. Sebab tu kalau kita belajar tadabbur, dia bukan seperti kita memahami tafsir ayat. Kalau kita faham tafsir ayat tadi, kita dah faham dah. Ayat 31 itu cerita pasal apa. Tapi kalau kita masuk kepada peringkat tadabbur, kan, kita nak perhalusi lagi tentang kalimah ni, kita akan jumpa maklumat macam ni. Apa rahsia di sebalik apabila sebut syurga menggunakan bilangan banyak, tapi apabila Allah sebut neraka, tak pernah guna bilangan banyak. Okey, saya jelaskan. Okey. Kalau kita rujuk dalam hadis ni dulu. Okey, kita rujuk dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ta'ala
telah mewahyukan. Maksudnya Nabi SAW cerita pada kita, syurga ni dengan neraka mereka pernah saling berdebat. Syurga ni makhluk Allah, neraka ni juga adalah makhluk Allah. Maka syurga neraka ni mereka saling berdebat. Saling berdebat tu maksudnya mereka mengatakan, okey, syurga kata apa? Allah telah masukkan kepada aku orang lemah dan orang miskin. Neraka pula kata apa? Allah pula masukkan ke dalam aku orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Maka Allah Ta'ala datang. Allah berkata kepada neraka. Allah kata pada neraka, engkau ni neraka adalah azabku. Lepas tu Allah pula cakap dekat syurga, engkau ni adalah rahmatku. Okey, faham dulu maklumat hadis ni. Maknanya, neraka, apabila kita sebut tentang neraka, neraka adalah tempat orang yang diazab oleh Allah. Tetapi orang yang masuk syurga adalah tempat yang Allah rahmat. Okey. Dapat jawapan ni, maka kita kena cari jawapan. Kenapa Allah guna syurga ni bilangan banyak dan tak pernah guna neraka, guna dalam bentuk neraka-neraka. Sebab apa tadi kita belajar? Syurga ni menunjukkan apa? Menunjukkan rahmat. Okey, menunjukkan rahmat. Okey, apa neraka ni menunjukkan apa? Menunjukkan lawan kepada rahmat, azab Allah. Okey. Di sini kita dapat jawapan lah secara tak langsung. Kenapa syurga ni menggunakan bilangan banyak? Kerana nak menunjukkan rahmat Allah tu apa? Syurga dikaitkan dengan tempat Allah rahmat. Kalau guna bilangan banyak, maknanya, rahmat Allah Ta'ala ni banyak. Tapi kenapa neraka ni guna bilangan satu? Neraka ni tempat Allah azab. Kenapa guna bilangan satu? Nak menunjukkan bahawa azab Allah tidak boleh menandingi rahmat Allah. Maknanya, rahmat Allah telah mengatasi azab Allah. Sebab itu, rahmat ni banyak. Oleh sebab itu, Allah tunjulkan rahmatnya yang banyak. Kan? Pada penggunaan jannatu dalam bentuk plural. Itu makna yang tersirat. Kita yang baca, mungkin kita tak pernah terfikir kenapa sebut syurga tadi bilangan banyak. Tetapi kenapa ayat Quran tak pernah guna neraka ni bilangan banyak. Jadi kita dapat jawapan pada hadis tadi kan. Sebab syurga ni tempat Allah bagi rahmat. Neraka tempat Allah azab. Jadi Allah nak memberitahu kepada kita betapa banyak dia rahmat dia. Allah tunjukkan dengan penggunaan bilangan syurga ni dalam bentuk plural. Okey, jelas. Kalau nak jelas lagi, tengok hadis satu lagi. Okey, hadis ni hadis yang muttafaqun alaih, yang sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan dekat sini adalah Allah mengatakan sesungguhnya rahmatku, seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemarahanku. Dalam setengah riwayat kata, sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan kemarahan Allah. Dalam setengah riwayat kata, sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Okey, jelas, tuan-tuan dan puan, tentang di sebalik penggunaan jannatun dalam bilangan syurga. Syurga ni sebenarnya dia satu saja, tuan-puan. Dia tak banyak. Tapi dalam menerangkan syurga tadi tu dikaitkan dengan rahmat Allah yang banyak, maka penggunaan perkataan jannah itu digunakan dalam bentuk yang banyak. Okey. Kemudian kita nak kupas dekat sini. Okey, apa makna aden? Siapa dekat Quran terjemahan ni dia ada spesifik mana adenin? Ada tak? Siapa boleh bagi maklumat? Kenapa Allah kata jannatu aden? Kadang-kadang jumpa jannatul ma'wa.
Okey, apa maksud aden? Ada tak tuan-tuan dan perempuan terjemah dalam kuat terjemah tuan-tuan? Dia terjemah apa? Aden. Kekal. Yang kekal. Okey, yang lain selain daripada kekal, sebab saya penterjemah pun dia tulis kekal. Tapi aden ni dia ada makna dia spesifik lagi. Siapa dia lagi? Siapa ada makna lain? Aden. Tak ada. Okey, tak apa. Saya nak tunjuk nota. Alright, sekejap ya. Saya nak tunjukkan satu nota. Sekejap. Mana nota saya nak tunjuk tadi? Okey, sekejap ya tuan-puan ya. Saya nak paparkan ada satu nota pasal syurga. Okey. Nota ni insya-Allah kita akan gunakan kelas akan datang kelas baru. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nota salin ya. Minta maaf sebab dekat nota Al-Kahfi pada pagi ni saya tak sempat nak letakkan. Okey. Tuan-tuan nampak tak nota tajuk syurga yang didambakan? Nampak Ustaz? Okey. Nota ni nota lama. Tapi insya-Allah nanti kita akan mulakan pembelajaran tentang tajuk syurga yang didambakan di dalam Quran. InsyaAllah. Bermula bulan 11 ni akan ada satu modul yang baru. Kita akan belajar pasal syurga saja. Sebab tu saya panjangkan sikit tentang syurga ni. Sambil tu saya buat promosi lah. Promosi tu maksudnya saya bagi tahu tentang apa kita nak belajar. Okey, begini. Apa tu aden? Kejap ya, saya tunjukkan apa itu aden. Mana tajuk? Okey, nota ni insya-Allah nanti tetap akan dapat dan setengahnya ada juga yang dah dapat. Ada lebih kurang dalam 152 muka surat. Okey, insya-Allah nanti akan dapat. Insya-Allah bulan 11 ni kita akan mulakan kelas tentang syurga. Okey, begitu. Kita nampak tak saya tunjukkan sifat-sifat yang disandarkan kepada syurga. Nampak Ustaz? Okey Tadi dia begini. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kalau sebut pasal syurga, kadang-kadang Allah banyak meletakkan sifat-sifat tertentu tentang syurga. Okey, yang kita belajar tadi apa? Yang kita belajar tadi Jannatu Aden. Okey, apa tu Aden sebenarnya? Okey. Begini. Perkataan Aden, okay, dekat sini okay, dan nota ni saya letakkan dia sifat yang keempat bagi syurga. Syurga ni dia satu saja sebenarnya. Tetapi cara Allah menerangkan tentang syurga ni, sifat syurga tu macam mana, kadang-kadang Allah Ta'ala tukar. Tukar tu maksudnya apa? Sekejap tuan-puan ya. Sekejap saya terus. Okay, Alhamdulillah. Okey, begini. Kadang-kadang, ni menarik kalau kita belajar. Yang ni saya sebenarnya, kita nak perhaluskan tentang ayat tadi. Kenapa Allah guna Jannatu Aden? Okey. Kadang-kadang, dalam Quran, Allah sebut syurga, lepas sebut syurga, kadang Allah guna perkataan ni. An-Na'im. Dia panggil Jannatun Na'im. An-Na'im. Kalau jumpa perkataan An-Na'im, Na'im kan? Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada kenikmatan yang banyak. Na'im kan kita kata ni'mat. Jadi kalau An-Na'im, maknanya nikmat yang banyak. Kita tengok contoh ayat. Tengok contoh ayat kita ambil dalam surah Luqman lah, ayat 8 kan. Allah guna perkataan apa? Allah kata innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Dekat sini Allah guna perkataan apa? Jannatun na'im. Kita jumpa perkataan na'im. Na'im tu maksud apa? Syurga yang penuh kenikmatan. Okey, jumpa Jannatun Na'im.
Okey. Saya tak terang jelas, cuma saya sebut ringkas saja. Okey, sebab penjelasan lanjut nanti dekat silibus modul tentang syurga. Kadang-kadang Allah guna syurga tu perkataan al-khuldu, al-khuldi, al-khuldu lah. Kholam dan. Apa makna al-khuldu? Al-khuldu tu maksudnya apa dia? Khuldu itulah yang bermakna maksud kekal. Maksudnya adalah kekal. Kekalnya sesuatu dalam keadaan asal. Dia kekal. Al-khuldu ni kekal. Itu yang orang kata syurga khuldi, syurga khuldi. Syurga khuldi tu maksudnya khuldu tu maksudnya kekal. Cuba tengok contoh. Kita tengok contoh dalam Suratul Furqan ayat 15. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, Qul adzalika khairun am jannatul khuldi. Allah guna perkataan jannatul khuldi. Kalau tadi jannatun na'im. Kadang-kadang Allah guna khuldi. Apa makna? Syurga yang kekal. Kekal sampai bila-bila. Itu perkataan khuldi. Okay. Kadang-kadang Allah guna perkataan al-ma'wa. Al-ma'wa. Contoh ayat. Apa makna al-ma'wa? Al-ma'wa tu maksudnya sesuatu tempat yang dijadikan untuk kita tinggal. Itulah al-ma'wa. Contoh ayatnya dalam surah An-Nazi'at ayat 41. Allah kata apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ma'wa ni adalah tempat untuk didiami. Jika tidak diterangkan, nanti akan ada setengahnya, ada sebahagian di antara kita, dia terkeliru. Dia kata, syurga ni banyak. Ada syurga Jannatun Na'im, dia kata. Ada syurga kedua, Jannatul apa tadi? Jannatul Khuldi. Ada yang kata syurga ketiga adalah Jannatul Ma'wa. Sebenarnya syurga dia bukan dua, dia bukan tiga. Tapi yang nama-nama tadi adalah sifat yang dikatakan kepada syurga. Jadi, siapa yang masuk syurga, dia akan jumpa syurga tu tiga-tiga nama ni. Maksudnya, siapa yang dapat masuk syurga, syurga yang dia masuk tu mempunyai sifat apa? Na'im. Mempunyai sifat apa? Khuldi. Mempunyai sifat apa? Ma'wa. Dan yang keempat, Allah kata syurga itu adalah Jannatu Adn. Apa makna Jannatu Adn? Jannatul Adn maknanya adalah tempat tinggal yang tidak ada seorang pun yang nak keluar darinya. Itulah Adn. Adn ni tempat tinggal, tapi tempat tinggal tu dia tak nak keluar dah. Dia nak duduk di dalam tu selama-lamanya. Itu yang tadi diterjemahkan kekal. Kita ambil contoh ayat. Allah kata, kita ambil dalam surah apa ni? Kita ambil dalam suratul Ghafir. Kita ambil surah Ghafir. Allah kata, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Adn. Okay. Adn kan? Okay. Jadi saya sebut 4 je terlebih dahulu untuk sifat-sifat syurga berdasarkan pada ayat tadi. Nak tahu maklumat lanjut, kena ikuti silibus tentang syurga insya-Allah yang akan dimulakan pada bulan 11 yang akan datang. 2 minggu lagi insya-Allah. Okey, ikuti pengajian tentang syurga. Okey, jadi kita dah selesai. Alhamdulillah, kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar tentang jannat. Kita dapat belajar adn. Rupanya adn ni kan kita terjemah syurga yang kekal. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, adn ni adalah tempat yang orang masuk, orang tinggal dalam tu, dia tak nak keluar dah.
Maknanya best sangat, seronok sangat. Dia memang tak naklah keluar. Tak naklah cari tempat lain. Itulah Aden. Tapi kalau terjemahan kita, dia agak umum lah. Syurga-syurga yang kekal. Tetapi kalau kekal yang lebih spesifik lagi adalah khuldi tadi. Tapi Aden ni, dia lebih, ada makna yang lebih deep lagi. Kan? Tempat yang orang masuk, dia nak duduk dalam tu selama-lamanya, dan dia tak nak keluar lah. Itulah Aden. InsyaAllah nanti pelajari pada modul yang akan datang. Okey, kemudian saya nak kita nak terus pergi kepada teladannya. Teladannya dekat sini. Kenapakah Allah kata syurga tempat berehat yang sebaik-baiknya? Kenapa perlu dikata tempat berehat yang sebaik-baiknya? Okey, jawapan dia kita pergi dekat tindakan. Okey, tindakan yang perlu kita buat setelah faham ayat 31 ni, saya nyatakan satu saja. Mungkin tuan boleh buat 2, tuan boleh buat 3. Tindakan dia apa tau? T ni maksudnya tindakan. Okey, tindakan pertama yang daripada ayat 31 tadi kita kena buat apa? Kita kena buat ketaatan semaksimal yang mungkin. Faham tak maksudnya? Maksudnya adalah masa kita hidup dekat dunia ni, kita kena pulun sepulun-pulunnya untuk kita buat apa saja ketaatan. Apa saja ada peluang depan mata, kita buat ketaatan. Selagi ada kata orang selagi nyawa di kandung badan, kan, kita buat dia betul-betul. Kita buat ibadat kita ni buat sampai kita penat. Sebenarnya itulah jawapan dia tadi tu. Kenapa dikatakan syurga itu tempat berehat sebaik-baiknya? Sebab dunia ni bukan tempat nak berehat. Dunia ni tempat untuk berpenat-penat. Kalau siapa duduk dekat dunia, dia tak penat buat amal. Dia belum lagi dapat, maksudnya nak dapat kerehatan. Maksudnya akhirat, syurga tempat berehat. Sebab tu sampai Tuhan kata bersandar, duduk di atas pelamin-pelamin. Nak menunjukkan apa? Syurga tempat kita tak perlu dah buat amal. Tak perlu dah buat apa-apa dah. Di dalam syurga tempat kita dilayan, kita untuk tempat merasai nikmat. Bukan tempat nak solat, bukan tempat nak berzikir, bukan tempat nak baca Quran, bukan tempat nak duduk majlis ilmu, bukan tempat nak bersedekah. Tak ada dah. Syurga tempat balasan. Tapi dekat dunia kena pulun lah. Biar penat. Memang dekat dunia bukan tempat untuk kita stop. Dia bukan macam kerja. Habis pencen dah, tak payah kerja dah lah. Tak ada. Buat amal, buat ketaatan, buat pahala dia non-stop. Selagi mana nyawa kita tak dikeluarkan daripada badan, kita kena gunakan dia. Selagi mana masa Allah bagi pada kita, kalau kita boleh perah dia sampai kering, maksudnya Allah bagi kita masa kita perah dia sebaik mungkin. Kita tak nak lepaskan walaupun satu saat tidak buat apa-apa kebaikan. Buat. Kita musafir ke, kita tak musafir ke, berada di mana sekalipun, kita akan pulun buat ketaatan. Sebab apa? Sebab kalau orang kata, engkau ni kan ke mana-mana je, engkau tetap lagi nak belajar. Kalau orang tanyakan, kau tak ada rehat ke? Kita jawab dekat dia, ya, saya memang tak ada rehat. Tak penat ke? Orang kata, tak penat ke? Kita kata, memang dunia ni tempat berpenat. Cari duit banyak-banyak, tiba-tiba sedekah. Cari duit banyak, infak. Penat kerja, tiba-tiba kita infak. Kata, kau tak penat ke? Kau kerja, kau tolong pula orang, kau jauh-jauh berjalan, bergerak atas nama NGO pula, buat amal sini, buat amal sana. Kau tak stop, kenapa? Jadi, kita belajar apa? Kita kata, ya, saya memang tak akan stop selagi umur Allah bagi pada saya. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni memang tempat kita kena berpenat-penat. Tempat saya nak berehat nanti, tunggulah nanti waktu saya masuk ke dalam syurga. Dekat situ, saya nak berehat selama
lamanya. Tetap faham tak apa tindakan yang kita nak buat? Daripada ayat yang kita baca tu, kan, Allah Ta'ala sebut, masa dekat dalam syurga lah barulah kita boleh apa? Muttaqiin. Kita boleh bersandar, kita boleh bersantai. Bukanlah maknanya dekat dunia ni kita sampai tak tidur. Kita jangan salah faham. Okey, tubuh badan kita kena bagi hak juga rehat. Ada masa tidur kita tidur, betul. Kita kena ambil juga hak pada ahli keluarga kita. Kita juga kena bagi hak pada kesihatan kita, tubuh badan kita. Mungkin kita abaikan semua tu. Tetapi secara umum, masa dekat dunia ni memang kita kena berpenat. Tugas ibadat ni tugas yang dia tidak ada waktu tempoh tamatnya. Melainkan kalau nyawa kita dah tak ada. Sebab tu tindakan kita lakukan ketaatan semaksimal yang mungkin. Memang kita kena berpenat-penat. Jelas tuan-puan ya? Tentang untuk tindakan pertama ni. Okey. Untuk mengukuhkan lagi maklumat ni, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak paparkan nota tentang syurga tadi tu. Kita nak tengok. Sebenarnya nak masuk syurga ni senang tak? Nak kena buat apa ya? Kita baca ayat 31 tadi macam, bestnya lah kan? Dapat masuk syurga, dapat gelang emas, semua-semua tu. Itu betul. Tetapi impian semata-mata tidak cukup. Kita kena usaha. Nak usaha tahap macam mana? Tahap yang kau mampu. Okey. Kita tengok hadis ni. Ni hadis ni, saya rasa siapa yang pernah ikuti silibus tentang neraka, dia dah belajar hadis ni. Tapi tak apa, saya tunjukkan pada perempuan ya. Macam mana cara nak masuk syurga dekat ayat 31 tadi tu. Sebab waktu kita baca ayat 30, ayat nombor 30, kita tahu okey, beriman, buat amal soleh. Tapi nak buat amal soleh tu tahap dia macam mana? Buat amal soleh tu jangan berhenti. Teruskan buat. Kalau kita rasa penat, memang kita tempat kita berpenat. So kita akan berhenti buat semua itu apabila nyawa kita dah tak ada. Kita tak nak nyawa kita tak ada, baru kita cepat-cepat nak buat. Jangan. Baru kita menyesal. Masa ada umur, masa ada kesihatan, masa ada wang ringgit, masa ni cepat-cepat buat. Lepas tu kalau orang tanya, tak penat ke orang tegur? Kawan-kawan tegur, kau tak penat ke? Mana-mana kau pergi, kau buat juga. Kita kata, kalau kita baca ayat kan, tak apalah, saya curi-curi masa lah. Kan? Kalau kita nak tunggu masa kosong, selalu kita guna istilah apa? Tunggulah masa kosong, nanti aku ikutlah, aku buatlah. Tuan-tuan, kalau nak tunggu masa kosong memang tak ada. Kan? Tetapi kita cari masa untuk kita sediakan ruang kita untuk kita tinggal nanti di dalam syurga. Maka kita hayati hadis pasal Jibril ni. Kita tengok hadis pasal Jibril ni. Saya sebut pada terjemahan dia saja, nampak kan? Dekat nota saya paparkan ni. Nampak. Mari kita tengok. Untuk kuatkan lagi tentang tindakan apa yang saya kena buat selepas saya faham ayat 31 pada pagi. Okey. Dia sebenarnya dalam hadis ni, sabda Nabi SAW, ketika Allah menciptakan syurga dan neraka, Allah telah memanggil Jibril. Allah panggil Jibril, Allah suruh Jibril pergi kat syurga. Okey, setelah Allah selesaikan cipta syurga dan neraka, syurga dah ada, neraka pun dah ada. Maka Allah minta Jibril pergi. Allah kata, lihatlah. Okey, saya pakai pointer, pakai spotlight. Okey. Allah kata, lihatlah isi syurga tu. Dalam syurga tu, apa yang telah aku sediakan kepada penghuni. Kita baca ayat 31 tadi, kita beriman kan dengan benda yang kita tak pernah tengok. Kan, kita beriman. Itulah iman. Okey, walaupun kita tak pernah tengok, tapi kita percaya, kita beriman dengan ayat 31 tadi tentang syurga. Tetapi ada satu makhluk seperti Jibril, dia dah pernah tengok tahu syurga. Jadi Allah kata, Jibril, kau pergi tengok syurga. Apa yang kau nampak dalam tu, apa yang ada dalam tu.
Maka Nabi SAW bersabda, Jibril pun pergilah tengok syurga tu. Lepas dia tengok, dia balik, Jibril menghadap Allah dan dia berkata. Dia kata apa pada Allah? Dia kata, demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tak ada seorang pun yang dengar kisah syurga ni, melainkan dia pasti berminat nak masuk ke dalamnya. Macam kita lah. Kan? Kita apa? Kita dengar pasal syurga kan? Ayat 31 tadi kata, Masya Allah. Bestnya masuk syurga ni. Okay, itulah yang Jibril telah tengok. Jibril kata apa? Tiada seorang pun yang mendengar kisah syurga ni, melainkan dia pasti minat masuk ke dalamnya. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa kali kedua? Allah Ta'ala letak dekat syurga tu, Allah keliling syurga tu dengan ni. Dikelilingi syurga ni dengan bentuk kesukaran. Maksudnya, kali kedua ni, Allah telah pagar syurga ni. Pagar tu kita jangan faham pagar yang kita faham pagar tu. Maksudnya saya nak terangkan ayat. Maksudnya penghalang nak pergi syurga ni. Allah keliling dia dengan segala bentuk kesukaran. Kalau tadi Jibril pergi, tengok dalam syurga, nampak nikmat dalam tu. Semua orang kalau dengar pasal syurga, dia nak masuk. Tetapi kali kedua, Allah pagar keliling syurga tu, Allah kelilingkan syurga tu dengan segala bentuk dengan bentuk kepayahan. Lalu Allah kata kepada Jibril, kau datang semula ke dalam syurga, kau tengok apa yang aku siapkan untuk penghuni di dalam. Jibril pun pergilah lagi, sebab Allah suruh pergi. Lepas dia pergi tu, dia tengok syurga telah dikelilingi oleh pelbagai bentuk kesukaran. Lepas dia balik tu, dia cakap kepada Allah. Ni yang kita semua nak ambil pengajaran ni. Jibril kata apa? Demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tiada siapa pun yang akan masuk ke dalamnya. Tak faham tak maksud dia apa? Hadis riwayat Muslim. Waktu Jibril pergi kali kedua, dia tengok, rupanya nak masuk syurga ni ada penghalang-penghalang dia. Susahnya masuk syurga ni. Sampai Jibril kata apa? Aku khawatir tiada siapa pun yang akan masuk ke dalam syurga. Mula-mula tadi dia cakap apa? Kalau seorang tahulah pasal syurga. Kan, sebab Jibril dah nampak. Tentu dia dah pasti nak masuk ke dalam syurga. Macam kita baca ayat 31 tadi lah. Walaupun kita tak nampak, kita dah rasa macam, ya Allah, bahaya syurga. Semua cita-cita nak pergi syurga. Tapi kita terlupa bahawasanya syurga ni kalau nak masuk dia, kita kena buang pagar-pagar tu. Kalau dulu, kalau orang dia nak buat, kalau orang duduk satu tempat kediaman kan, mula-mula dulu kan, dia tebas hutan, dia korek tanah, dia buat rumah, barulah dia boleh buat rumah. Zaman sekarang tak adalah. Maksudnya susahnya. Jadi nak masuk syurga ni, bukan senang-senang. Kita kena buat apa? Kita kena tempuh kesukaran. Kesukaran itulah yang kita telah sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Kesukaran itulah yang dekat dunia ni tempat kita apa? Tempat kita kena bersusah payah. Sebab nak masuk syurga ni payah ni. Payah masuk syurga. Jadi kita kena berpenat-penat. Jangan non-stop. Terus berjalan. Terus manfaatkan masa. Teruskan menyumbang. Teruskan menyampaikan kebaikan. Teruskan menegur orang. Teruskan buat amalan sunat. Teruskan menziarah ibu bapa. Teruskan berinfak. Teruskan. Jangan berhenti. Biar siapa penat. Kalau penat tu, itulah sebenarnya yang Allah kehendaki. Supaya apa? Supaya apabila kita masuk ke dalam syurga, kita dah tak perlu buat apa-apa lagi. Kita akan berehat selama-lamanya di dalam syurga. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat lagi kan? Ingat dekat ayat awal-awal suratul Kahfi. Kalau tuan masih ingat, dunia ni sebenarnya tempat apa? Dunia kan tempat ujian. Masih ingat lagi tak ayat yang mula-mula sebelum kita belajar tentang Ashabul Kahfi? Paling mudah kita tengok surah mula. Kan Allah jadikan kita ni untuk liyabluwakum, diuji. Sebab itu siapa yang Allah, kita semua diuji tau.
diuji dalam bentuk kesihatan, diuji dalam bentuk kesakitan, diuji dalam bentuk kesedihan, diuji dalam bentuk kegembiraan, diuji dengan wang banyak, diuji dengan wang tak banyak, diuji dengan hilang pekerjaan, diuji dengan apa? Dengan masa. Allah uji kita. Jadi siapa-siapa yang Allah uji dalam bentuk musibah, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Tak apa. Lepas satu masalah, datang satu masalah. Lepas satu isu, keluar satu isu. Kan? Itulah hidup sebenarnya. Itulah hidup. Kan? Lepas masalah dekat ofis, datang pula masalah kat rumah. Masalah kat rumah dengan adik-beradik pula, dengan orang ni pula. Kita rasa macam, fed up hidup. Jangan. Hidup ni bukan untuk kita kecewa. Hidup ni adalah tempat kita lalui ujian dia. Lalu dia. Tempuh dia. Istiqamah dia. Jangan berhenti. Penat ni berjalan musafir jauh-jauh ni. Fikir. Tapi kita tetap solat juga. Kita tetap buat kebaikan juga. Sebab bagi kita inilah dunia. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah rahmati. Lagi Allah kasih sekalian, saya tunjukkan tuan-tuan nota lain. Nota lain ni, cuba tengok dekat sini. Nota pasal alam barzah. Tapi, saya minta maaf lah pasal modul ni kami dah pergi belajar. Tapi saya tunjukkan tuan-tuan. Tuan-tuan, ada satu hadis tentang, nak tahu tak, orang yang mati, dia mati orang beriman, tak beriman, dia mati husnul khatimah. Ada satu hadis sebut macam ni. Okey, saya tunjukkan nota dia. Okey ni, tuan-tuan pernah dengar tak? Orang yang mati dahinya berpeluh masa dia mati. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak Ustaz? Okey ya. Nampak Ustaz. Okey ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang mati penghujung hidup dia baik, dahi dia berpeluh. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi kata apa? Mautul mu'minin bi'araqil jabin. Nabi kata, tanda mati orang tu beriman akan disertai keringat pada dahinya. Nabi sendiri berpeluh tau. Nabi sendiri memang dia berpeluh ketika dia nak wafat. Nabi kata mati orang beriman ni dia akan mengeluarkan peluh. Kenapa dia keluarkan peluh? Hadis sebenarnya tak terangkan. Hadis cuma kata salah satu tanda dia ni mati beriman, peluh akan keluar dekat dahi dia. Kenapa? Okey. Dari hadis tak ada. Cuma ini pendapat saja ya. Ini hanyalah pendapat semata-mata. Okey, benar hanya Allah saja mengetahui. Okey, tapi pendapat ini pun adalah pendapat yang saya nukilkan daripada Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Kalau siapa pernah baca buku Don't Be Sad kan? La Tahzan. Dulu kan kita pernah baca buku Jangan Bersedih. Tajuk buku tu daripada kitab Arab. Pengarang dia adalah Dr. Aid Al-Qarni. Terkenal dia. Bagus kalau kita baca buku tu. Jangan Bersedih. Bagus dijadikan sebagai silibus. Baca. Okey. Pengarang dia nama Aid bin Abdullah Al-Qarni. Dalam buku, sebenarnya dalam buku lain, tapi bukan dalam buku La Tahzan no. Dalam buku Bersedih, tapi dalam buku lain, tapi pengarang sama, dia kata, jika seorang mukmin itu sedang dalam keadaan sakratul maut, maka dia akan berpeluh kerana siraman air yang dibawa oleh malaikat. Ini pendapat pertama kata, tapi ini pendapat saja ya. Pendapat saja. Yang kedua, para ulama kata, kenapa? Kerana, pendapat kedua kata, kenapa dahi dia berpeluh? Kerana dia mati dalam keadaan dia bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Oleh sebab itu, peluh di dahi itu sebagai simbol dari kerja keras dan kesungguhan dia dalam buat amal soleh dan bertakwa kepada Allah. Ini pendapat kedua kata. Tapi yang pasti, tanda orang tu beriman dahinya berpeluh. Kenapa dia berpeluh? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi para ulama menyebut dua pendapat tadi. Kan ada yang mengatakan bahawa itulah tanda dia penat sangat, dia buat amal tak berhenti, dia buat amal. Maka apabila dia stop dia buat amal, maka tanda dia penat dalam dia buat amal itu.
dahinya mengeluarkan peluh. Ini adalah pendapat yang dinukilkan oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qardi. Wallahu ta'ala a'lam. Biarlah kita semua nanti mati, orang yang hidup tu boleh nampak jenazah kita, jenazah yang berpeluh keluar daripada dahi-dahi kita. Sebab apa? Sebab kita masih dekat dunia ni, kan, moga-moga dengan bantuan Allah, dengan rahmat Allah, kan, kita berusaha sedaya upaya untuk kita buat ketaatan. Okey. Kalau nak jelas lagi, okey, kita tengok dekat sini. Saya minta maaf sebab nota ni nota Al-Barzah. Saya dah habis dah belajar. Saya nak tunjuk kat tuan-puan hakikat ni. Hakikat mati. Selagi nyawa di kandung badan, teruskan beramal. Jangan stop. Okey, sebab kita nak stop dekat syurga je. Syurga tu tempat kita apa? Tempat kita berehat. Sebaik-baik tempat rehat. Okey, sekejap saya nak tengok hadis. Hadis orang mati ni apa? Okey, kejap. Sikit lagi. Kan, ada waktu lagi tak? Saya pun tak tengok jam berapa ni, 11.30. Okey, ada lagi sikit. Okey, kita jelaskan suara saya kan? Okey, kejap. Saya minta maaf pasal nota ni banyak. Saya dah tak ingat dah. Kat mana ni? Alhamdulillah. Okey, gini. Kita nampak tak nota yang mati ni adalah satu ketenangan dan menenangkan. Jumpa kan? Nampak Nampak. Okey. Dia maksudnya apa? Sebenarnya, kita mula berehat dari buat amal ni, mati je. Macam saya sebut tadi itulah. Selagi mana nyawa kita di kandung badan, kita kena pulun baik-baik. Manfaatkan dia baik-baik. Biarlah kaki ni lenguh berjalan ke masjid. Biarlah tidur tak cukup di waktu malam, solat malam. Kerja penat-penat dapat duit tapi kita infak tolong orang lain. Tak apa. Tak apa, tuan-tuan perempuan. Kan? Kita menghadapi ujian hidup. Kan? Lepas satu-satu, tak apa, teruskan. Rahmat dari Allah. Jadi bila kita akan stop daripada ujian tersebut, kata Abu Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari, dia kata, Nabi SAW bersabda ketika ada jenazah yang dibawa lalu depan Nabi. Kan, apabila ada jenazah bawa depan Nabi, Nabi cakap macam ni. Nabi kata, mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi kata, dia tenang dan yang lainnya tenang darinya. Dia ada dua situasi. Nabi kata macam ni. Apabila ada satu jenazah, dia bawa lalu depan Nabi, Nabi cakap. Sebenarnya Nabi nak cakap, orang yang mati ni sebenarnya dia tenang dan orang lain tenang darinya. Yang lain tenang darinya. Okay, apa maksud dia? Kan? Para sahabat ni dia tanyalah. Dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi SAW, saya kecilkan sikit. Dia kata apa? Ya Rasulullah, apa maksud orang mati tu dia tenang dan yang lain tenang darinya? Maka Nabi pun jawab. Nabi kata, dia tenang tu maksud apa? Hamba yang telah tenang tadi, tenang dari apa ni? Ni. Tenang dari kepenatan dunia dan gangguan dunia menuju rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, bukan saya cakap. Saya cuma baca saja apa yang Nabi minta sampaikan. Rupa-rupanya, bila kita akan dapat berehat keterangan, bila kita nak keluar pada masalah, bila kita nak lari daripada ujian ni, jawapan dia, kita akan berhenti menghadapi ujian, kita akan berehat apabila nyawa kita dah tak ada. Jadi itu Nabi kata, dia dah tenang dah sekarang ni. Tenang apa? Tenang daripada kepenatan dunia. Kan dia pergi nak dapat rahmat Allah. Tapi kita tak nak yang jadi kedua. Jadi kedua tu maksud apa? Dia dah mati, orang lain tenang dari. Tenang tu maksudnya apa? Nabi sebut dalam hadis tu, dia kata, sedangkan hamba yang derhaka ni, apabila dia mati, orang lain rasa senang dia mati. Pokok-pokok tu senang dia mati. Binatang-binatang senang dia mati. Ini hadis riwayat Bukhari ni.
Kan kita jelaskan tentang hadis ni kan. Menunjukkan kepada kita, oh patutlah Allah Ta'ala cakap tadi dekat ayat 31. Rupanya syurga ini adalah tempat kita bukan lagi buat amal. Adalah tempat kita diberi layanan. Kalau masa sekarang, kita melayan kerana pasangan, melayan kerana ibu bapa kita yang sudah tua, kita sabar. Kita melayan kerana orang-orang sakiti hati kita, orang buat zalim pada kita, kita sabar. Kita melayan apa kita menghadapi hidup yang dalam keadaan kesakitan, umur-umur dah lanjut ni baru nak sakit, lepas tu lah macam-macam. Tak apa, kita sabar, terima dengan hati terbuka, teruskan. Tapi sakit tu akan hilang, ketenangan tu akan sampai apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tindakan yang kita kena lakukan, iaitu kita buatlah ketaatan kepada Allah. Tempuhlah segala ujian yang Allah beri dalam hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sabar kepada Allah Azza wa Jalla. Nak rehat waktu bila? Nak rehat pada waktu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Habislah untuk tindakan yang pertama. Okey. Jadi kita nak pergi ayat yang berikutnya. Okey, ada soalan tak nak tanya? Okey. Jelas perempuan? Dapat tak? Faham tak? Jelas Ustaz. Jelas. Okey, kejap ya. Saya jawab dulu soalan dekat bahagian chat. Dia kata, bukankah syurga itu banyak tingkatan dia? Ya. Syurga ni, okey. Syurga ni, dia satu. Tapi dia ada bertingkat-tingkat. Syurga ni dia ada tingkatan. Neraka ada tingkatan, syurga pun ada tingkatan. Tetapi, ciri syurga tu, dia gabung semua sifat-sifat tadi. Siapa dapat masuk syurga, dia akan dapat syurga yang naim. Siapa dapat masuk syurga, dia akan dapat syurga yang khuldi. Siapa yang dapat masuk syurga, dia dapat syurga yang sifat syurga tu apa? Ma'wa. Siapa dapat masuk syurga, dia dapat masuk syurganya bersifat apa? Aden. Itulah penerangan yang kita nak jelaskan tadi. Okey, sekarang ni dah ada penghuni syurga ke? Jawapannya, wallahu ta'ala alam. Yang pernah masuk syurga itu tentulah Nabi Allah Adam dan juga Siti Hawa. Walaupun para ulama berbahaslah syurga itu syurga yang mana. Pendapat tepat adalah Adam pernah masuk, Hawa pernah masuk. Tapi sekarang ni maksudnya sekarang ni dengan bentuk ruh dan jasad belum ada lagi. Tapi kalau kita belajar alam barzakh, itu lain. Kalau kita belajar tentang dalam bab alam ruh, ada yang dapat masuk depan pintu syurga, ada yang ruh-ruh mereka sudah bergantung, seperti orang mati syahid bergantung dalam perut burung berwarna hijau, itu dalam hadis lain. Tapi itu hanya ruh. Ruh ni dia tidak sesempurna ruh dengan jasad. Sebab tu orang yang diazab dekat dunia, contohnya macam umat-umat yang Allah azab kan. Contohnya macam kaum Nuh, kaum Nabi kan. Lepas tu macam kaum Ad ke. Mereka ni, walaupun mereka telah diazab dekat dunia, tapi mereka kena azab lagi di akhirat. Kenapa mereka kena azab dekat akhirat? Sebab azab dekat dunia ni dia tidak sesempurna seperti azab di akhirat. Jadi, kalau orang dapat masuk ruh dia, Allah Ta'ala letakkan ia di dalam syurga, dia tidak sama nikmat dia ruh ditambah dengan jasad. Sebab kalau kita mati, ruh yang berfungsi, jasad sudah ditanam. Yang berfungsi alam ruh itu adalah ruh. Itu namanya adalah alam barzakh. Tapi yang
Ada tak manusia yang nak masuk syurga? Jawapan sekarang belum lagi. Kenapa? Kerana orang yang pertama yang mesti masuk syurga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul pun berada di alam barzakh. Maknanya masuk syurga nanti akhirat adalah roh dikembalikan semula kepada tubuh badan. Tubuh badan dimasukkan ke roh diberi kepada badan itulah sesempurnanya nikmat di hari akhirat. Jawapannya tidak ada lagi sebenarnya. Dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Okey, apa maksud taman syurga tu ya Ustaz? Kita selalu dengar dalam doa-doa. Okey. Begini. Contohnya kalau macam kita dengar hadis yang kata macam, contoh yang macam hadis yang macam ni. Sekejap saya tunjuk contoh Sekejap. Bagi saya masa sesat je. Saya jawab soalan tu. Okey. Gini. Ya. Saya nak tunjukkan pasal taman syurga kan. Contoh macam siapa biasa pergi sembahyang di Raudhah kan. Orang kata Raudhah tu adalah taman syurga. Macam soalan yang tanya tadi lah kan. Dia tanya, apa maksud orang kata taman syurga tu? Okey. Dia begini. Saya tunjukkan tuan-tuan. Saya tunjukkan nota berkat kejap Ada tak ke? Tak ada. Kejap. Saya tunjukkan tentang kejap. Tuan nampak tak nota berkat ni? Kejap. Saya nak jelaskan apa makna Raudhah tu taman-taman syurga. Kan? Adakah itu syurga? Betul lah pada soalan orang tanya tadi. Kejap Tuan nampak tak nota saya papar? Nampak Ustaz. Kejap Nampak Ustaz. Okey, Ustaz Sekejap. Okey. Kita jawab soalan tadi, kita raikan bertanya soalan. Okey, sekejap. Masjid Nabawi ni, yang berkat. Masjid Nabawi. Dekat sini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Gini. Allah. Saya tak tekan tadi. Kejap Okey, ni nota berkat. Sekejap. Saya tunjukkan makna. Kenapa orang suka sembah dekat Raudhah, kat Masjid Nabawi tu? Dia kata itulah taman-taman syurga. Adakah tu masuk di syurga? Dekat situ maksudnya syurga. Okey, kejap. Kita tengokkan jawapan dia. Apa ulasan para ulama hadis dalam bab tu? Okey. Nampak tak nota yang Nabi SAW bersabda? Nabi kata, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Nabi kata, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman syurga. Kan Riyadhul Jannah, taman syurga. Taman-taman syurga. Raudhah tu adalah taman. Tu orang kata, jom kita sembahyang dekat Raudhah. Orang tahu tak Raudhah tu apa? Orang kata Raudhah tu adalah taman. Taman apa? Satu taman daripada banyak taman syurga. Apa makna taman? Satu taman daripada taman syurga. Okay, kita tengok pengertian para ulama bagi. Okay. Nombor satu. Para ulama mengatakan tempat tu dikatakan taman syurga dari sudut mendatangkan kebahagiaan dan bagi ketenangan orang yang berada dekat situ. Maksudnya apa? Syurga ni tempat kita tenang, tempat kita rasa bahagia. Maka siapa yang dapat berada di Raudhah tu, dia boleh buat ibadat di Raudhah, dia boleh solat, berdoa di situ, dia seperti mana dia dapat kebahagiaan, ketenangan. Makna yang kedua mengatakan kenapa Raudhah tu dinamakan taman syurga. Maksud kedua kata, siapa yang buat ibadat dekat situ menjadi penyebab dia dapat masuk syurga.
Pendapat ketiga pula mengatakan, ada pendapat yang mengatakan memang dekat tempat Nabi tu, dekat Raudah tu lah. Nanti kalau Allah buat taman dalam syurga, itulah salah satu taman dia. Faham tak maksudnya? Ada 3 makna. Maknanya taman tu, taman syurga tu memang. Nanti kalau dalam syurga dia ada taman tau. Dia ada taman, dia ada istana, dia ada pasar. Ikuti nanti, modul belajar pasal syurga dan kita akan belajar lebih luas. Syurga ni dia bukan macam kita masuk, contohnya apabila kita masuk ke tempat kan, kita jumpa kompleks, kita akan nampak, ada dalam tu ada taman lagi, dalam tu, dia syurga ni seperti itu. Jadi syurga ni, dia ada taman. So, salah satu taman yang Allah akan jadikan di antara taman syurga dekat Raudah. Itu salah satu maksud dia. Tetapi ada juga 2 maksud yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ataupun, saya jawab soalan yang kata, dia selalu dengar pasal taman-taman syurga kan. Contohnya macam Nabi cakap macam ni. Macam Nabi kata, kalau kamu semua lalu dekat taman syurga, singgahlah. Nabi kata, idza marartum biriyadul jannah. Contohnya, sebenarnya Nabi nak cakap, siapa yang lalu, dia tahu kat tempat tu ada majlis ilmu, dia singgahlah. Tapi kenapa Nabi gunakan analogi? Nabi kata, siapa yang lalu dekat taman syurga, Nabi kata berhenti. Nabi panggil majlis ilmu tu taman syurga. Sedangkan majlis ilmu tu buat dekat masjid, buat dekat institusi satu tempat kan. Kenapa Nabi kata tempat tu syurga? Lepas tu kita kena faham. Menunjukkan bahawa salah satu tempat nak masuk ke, salah satu cara nak masuk dalam syurga berada dalam majlis ilmu. Itu dipanggil taman syurga. Sebab daripada ilmu yang kita belajar ni lah, kita boleh tahu yang mana baik, yang mana buruk, yang mana Allah suka, yang mana Allah tak suka, mana dosa, mana pahala. Itulah simbolik kepada taman syurga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, ada persoalan lain? Sebelum kita lanjutkan sikit saja tajuk, lepas tu kita habis. Kita memang takkan ulaslah tentang kisah dua rakan tu. Kita dah sebut ringkasan saja. Ada tak? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu dengar istilah orang cakap kata jadikanlah kubur mereka itu kepada sesiapa yang meninggal kan. Salah satu daripada taman-taman syurgamu ya Allah. Something like that. Pernah tak Ustaz? Maksudnya tak faham. Maksudnya minta apa tu? Maksudnya sesiapa yang meninggal tu kan, siapa-siapa yang dah mati, kita macam doakan yang kuburnya tu jadi macam salah satu daripada taman-taman syurga. Okey, betul. Maksudnya begini. Betul tak? Ada kan yang kita pernah dengar macam tu? Ya, ada di dalam asar, di dalam pendapat sahabat tak silap saya, yang mengatakan alam kubur merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun kubur adalah salah satu neraka daripada neraka-neraka. Maksudnya macam tu. Maksudnya alam kubur, alam barzakh, dekat situ ada nikmat. Alam kubur juga menjadi tempat orang diazab. Jelas? Nikmat yang orang mati ni sebenarnya, dia sudah pun menikmati di antara banyak nikmat-nikmat syurga. Contoh, kan orang mati ni sebenarnya dia dah dapat pakaian daripada syurga, dia dapat wangian daripada syurga. Tetapi yang lengkapnya syurga tu, dapat rasa dengan roh dan jasad dia, tentu dekat akhirat nanti. Tapi yang orang doa macam tu memang betul. Jadikanlah kuburnya
merupakan salah satu taman daripada taman syurga, nak menunjukkan bahawasanya Allah minta kepada Allah bagi nikmat duduk di alam kubur tu. Nikmat tu sebenarnya dia sudah dapat di antara nikmat syurga. Kalau kita belajar dalam hadis pasal alam kubur ni, dekat kubur tu kita boleh nampak syurga pagi petang setiap hari. Akan ditunjukkan pintu syurga dan pintu neraka tu setiap hari. Kalau kita ada syurga, nampak pintu syurga je lah. Tapi kalau orang masuk neraka, dekat alam kubur tu dia ditunjukkan pintu neraka siang, malam, pagi, petang. Ada dalam ayat Quran. Tak ada juga dalam hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Okey, kalau tak ada, sikit lagi. Ringkasan saja. Okey. Kita dah habis ayat 31. Okey. Cuma nota ni, insyaAllah nanti saya beri pada tuan-tuan perempuan ya. Dalam keadaan agak, waktu saya ni agak perlu diurus dengan baik lagi. Jadi saya tak sempat nak bagi segera. Tapi yang ayat 31 ni insyaAllah saya boleh bagilah. Okey, untuk ayat berikutnya. Okey. Kita sebenarnya nak pergi kepada ayat ni ya. Kita nak pergi pada ayat 32 dah. Maknanya bermula minggu depan, siri yang ke-22, kita akan masuk kepada ayat 32. Okey, ayat 32 ni kalau kita tengok seperti yang saya paparkan nota ni, okey, ayat 32 ni merupakan kumpulan ayat daripada ayat 32 sampailah ayat nombor 44. Okey, merupakan kumpulan ayat yang menceritakan tentang seorang yang memiliki kebun anggur. Bukan dua pemilik kebun anggur. Seorang yang memiliki dua kebun anggur. Sepatutnya macam tu. Dua pemilik kebun anggur. Okey. Pemilik kebun anggur lah. Ni pada tepat adalah pemilik kebun anggur. Maksudnya ayat 32 yang kita akan mula belajar minggu depan sampai ayat 44 ni adalah Allah Ta'ala datangkan kita kisah kedua. Kisah seorang lelaki yang kaya raya. Dia sangat kaya raya. Okey. Kisah lelaki ni Allah Ta'ala letak kisah tu selepas kita dah belajar kisah penghuni gua Ashabul Kahfi. Sebab tu dekat 86 tu kita dah selesai. Kita dah belajar. Okey. Ini bermula minggu hadapan. Yang saya kuningkan ni maknanya itu kita akan belajar bermula minggu hadapan. Okey. Kisah seorang lelaki yang sangat kaya raya ni, dia telah melalui ujian apa? Dari sudut harta. Dia tak sanggup nak pisah dengan harta dia. Okey, jelas. Ni. Yang ini dia lawan dengan yang ni. Kalau cerita penghuni gua ni, kan? Penghuni gua ni dia sanggup tinggalkan semua, dia jaga akidah. Kalau yang pemilik kebun anggur ni dia berlawanan. Maksudnya dia ni yang kisah ayat 32 dan 44 ni orang yang akidah dia rosak. Kenapa? Kerana dia tenggelam di dalam kekayaan dia. Orang dulu kalau dia kaya, tengok pada kebun. Bukan kebun apa? Kebun anggur tau. Kan? Jadi, orang ni. Tapi cerita dia berbeza dengan yang kisah Ashabul Kahfi ni. Kalau Ashabul Kahfi ni, dia mempertahankan iman mereka, akidah mereka, walaupun terpaksa tinggal semua benda. Pergi mencari gua untuk berlindung. Tapi kalau yang kisah ni pula, dia berlawanan. Okey. InsyaAllah, kita akan bincangkan pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey. Lepas tu, tengok dia punya ringkasan dia. Okey, ni last kali ya, ringkasan dia. Kita nak buat hubungan cerita yang kita akan belajar ni dengan hubungan ayat sebelum ni. Okey, kalau kita masih ingat, pada ayat nombor 29,
Ayat 29, kita dah belajar tentang Allah Ta'ala kata Allah yang benar tu datang dari Allah. Betul? Lepas tu kan Allah kata, siapa yang nak beriman, dia akan beriman. Siapa yang nak kufur, dia akan kufur. Ini kita dah belajar dekat ni ayat 29. Lepas tu, orang yang memilih kufur, ini ayat 30. Ayat nombor 30 yang kita dah belajar minggu lepas. Yang kita belajar minggu ni, yang tadi kita baru belajar sebentar tadi ni, alhamdulillah, ayat ni, ini ayat 31. Nampak tak perkaitan dia? Ayat 31. Kita belajar tadi. Okey, lepas tu, dekat ayat 30, Allah Ta'ala tidak, azab neraka 30 ya. Bukan, maafkan saya. Saya terbalik, maafkan saya. Ni. Azab neraka ni ayat 29 juga. Ni ayat 29. Ni pun ayat 29. Kebenaran. Okey. Dapat balasan syurga ni, ni ayat nombor berapa? Ayat nombor 30 dan 31. Ni baru betul. Okey. Okey. Lepas tu, kita nak belajar mula minggu depan ni. Ayat 32. Nampak dia punya flow dia. Sampai ayat nombor 44. Okey, 44. Okey, ayat ni cerita tentang ni. Inilah kisah dia. Kisah dia. Sebab sebelum ni kita hanya disebut umum. Siapa contoh orang yang masuk azab neraka tu, Allah tak sebut contoh dia. Penyebab dia kenapa. Maka dekat ayat berikutnya, kita akan jumpa contoh yang Allah masukkan dia ke dalam neraka adalah orang yang kaya, yang tertipu dengan harta dia. Siapa pula dapat masuk syurga tadi? Yang dia masuk Jannatu Aden, betul tak? Kan? Lepas tu dia dapat pakaian hijau tadi daripada sutera tadi. Allah bagi contoh, lelaki yang miskin. Tapi dia beriman. Lepas tu kena tengok anak panah tu. Dia beriman, balasan syurga, lelaki yang miskin. Nampak? Jelas kan? Walaupun dia tidak ada apa-apa. Tetapi apa? Dia beriman. Dia bawa kepada sini. Kalau lelaki yang kaya tadi, dia sebenarnya siapa? Dia adalah orang yang kufur. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Nampak tak dia punya susunan ya? Dia punya, nanti saya susun dengan lebih kemas lagi. Supaya tuan-tuan dapat menghubungkaitkan antara satu ayat dengan ayat. Okey, insyaAllah ni kita akan belajar pada minggu hadapan. Doakan semoga Allah sentiasa memberkati masa kita, Allah memberikan kita kekuatan, Allah selalu beri kita petunjuk dan hidayahnya, petunjuk dan juga bimbingannya untuk kita sentiasa dapat istiqamah dalam mengikuti kelas-kelas tadabbur. InsyaAllah. Baik, saya mohon maaf ya atas kelemahan, kekurangan pada pengisian pada pagi ini. Moga-moga kita dapat sesuatu bekalan, kita dapat sesuatu maklumat yang boleh meningkatkan amal kita, yang boleh meningkatkan keimanan kita, yang boleh menguatkan lagi semangat kita untuk terus kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudahi dengan aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.